forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap MP Putrajaya yang koyak semalam. Saya baca detail sikit kat masa kini ni. Ahli Parlimen PN keluar Dewan Protes Dakwaan Anwar. Wakil PN keluar beramai-ramai meninggalkan sidang Dewan Rakyat petang ini. Selepas Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengecam Razi Jidin PN Putrajaya kerana ketawa ketika penjelasan mengikis Ahmad Zahid Hamidi yang diberikan. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir. Dia akan kita komen macam biasa. Sebab itu tadi memang Dewan kecoh amat memalukan, saudara. Memang amat memalukan, Dewan menjadi kecoh sekecoh-kecohnya. Tapi nasib baiklah Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Ghani beliau mampu mengendalikan suasana tersebut. Jadi dan kekecohan itu berakhir apabila semua ahli parlimen yang berada dalam blok pembangkang meninggalkan Dewan. Ceritanya, saudara, apabila yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan kerajaan hari ini tidaklah seperti kerajaan dulu. Tiba-tiba terdengar kata-kata daripada ahli parlimen Putrajaya. Itu saudara apa ini? Razi Jidin. Dia dari Putrajaya. Dia mungkinlah dia mencelah, tapi bukan dia bangun, dia mencelah begitu saja. Jadi Datuk Anwar Ibrahim terpanggil untuk memberi komen. Dia kata kerajaan sini bukan macam dulu. Macam Putrajaya tu. Jadi tiba-tiba itu kenyataan itu. Dia sudah bangkit. Ya Tuhan. Hanya kerana itu saja minta tarik. Jadi speaker kata, kalau boleh, kalau kamu tak puas hati, mula-mula speaker minta penjelasan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan, dia tidaklah mengatakan individu tertentu, tapi dia menjelaskan kerajaan hari ini tidak seperti kerajaan terdahulu, seperti Putrajaya. Putrajaya dulu adalah wakil rakyat dan pernah jadi menteri kerajaan terdahulu, saudara. Itu maksudnya. Tapi bila diminta penjelasan, tak diterima, minta suruh tarik balik kenyataan itu. Sama-sama degil lah, saudara, saya tengok. Perdana Menteri degil, dia pun degil, akhirnya bertelagah. So, jalan yang terbaik sepatutnya buatlah satu surat bantahan. Buat satu usul. Menzahirkan kecewaan dan sebagainya supaya dalam sidang parlimen akan datang boleh dibincangkan. Ini tidak, saudara. Terjerit, terpekik, terlolong dalam parlimen. Malu, saudara. Malu saya tengok anak-anak kita yang di rumah kalau tengok apa yang berlaku di parlimen hari ini. Tentulah mereka ada gayut, dia rasa digamit, rasa kecewa amat sangat. Dia berterusan minta keadilan bagi pihaknya. Mestilah tarik kenyataan itu dan sebagainya. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim dia kata tak ada, dia takkan tarik. Dia dah bagi penjelasan. Akhirnya speaker dah bagi warning 5-6 kali. Dia kata gitulah kadar untuk menyelesaikan masalah. Bahawa Datuk Seri Tan Sri Johari memutuskan supaya Razi Jidin ini diperintahkan keluar dari Dewan. Bila seorang dah kena Dewan, maka tiba-tiba semua ahli-ahli pembangkang yang lain pun turut serta. Sebab itu saya merasakan, bukan pertuduhan, saudara, tapi saya melihat acuan. Dari awal lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim berucap saja, sudah ada gangguan. Memang mereka berhasrat untuk mengganggu. Tapi tahulah, Datuk Seri Anwar Ibrahim dia redah saja, dia bukan peduli apa pun. Sebab pada dia yang penting adalah soal masalah rakyat. Kemaslahan rakyat yang penting. Jadi mereka ganggu itu. Masa dia bercakap soal ekonomi pun diganggu. Cerita tentang pemberian. Sama ada sebenarnya subsidi. Isu beras pun ada gangguan. Memang tujuan mereka untuk mengganggu. Kalau mereka ikhlas untuk mendengar penjelasan daripada Yang Amat Perdana Menteri, tentulah benda ini tidak sampai ke tahap pada hari ini. Keadaan yang amat memalukan, saudara. Begitu juga apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan, dia menjelaskan, saudara, dia kata bahawa dia tidak campur tangan dalam isu keputusan mahkamah yang memutuskan pembicaraan Datuk Seri Zahid Hamidi ini DNAA dilepaskan tetapi tidak dibebaskan, iaitu discharge not amounting to acquittal. Itu keadaannya. Jadi mereka menuduh Datuk Seri Anwar Ibrahim campur tangan. Sebab itu beliau mengatakan saya bukan macam kerajaan terdahulu. Apakah mereka merasakan saya seperti kerajaan terdahulu? Atau apakah mereka mahu saya bersikap seperti kerajaan terdahulu? Iaitu eksekutif menguasai badan kehakiman.
Saya tak buat benda begitu. Bila ditolak lagi, sebab dia menjelaskan bahawa dia kata memang dia mengaku bila saja keputusan dibuat oleh penawar raya, memang dia ada berhubung bercakap dengan peguam negara yang dulu, bukan yang sekarang. Itu dia kata peguam negara yang dilantik oleh waktu era Tan Sri Muhyiddin, bukan zaman dia. Kemudian dia bertanya kenapa diputuskan keputusan itu pada hari itu, iaitu sebelum pilihan raya, pulai dengan simpang jeram. Tapi peguam negara kata dia dah tak ada masa lagi sebab dia pun dah akan bersara, so dia putuskan lebih awal. Jadi dia kata pulanglah, dia kata itu saja, dia kata. Tapi Maulana mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim lah mengarahkan. Dia kata dia tak ada. Sebab itu dia kata berikan saya bukti bahawa saya mencampuri urusan sepanjang perbicaraan Datuk Seri Zahid Hamidi. Saya tak ada. Itu kenyataannya saya. Macam tu dia mengatakan, memang ada kes, dia kata. Ini janganlah kita menuduh sembarangan, dia kata. Sebab ada kes seperti Siti Aisyah. Ada kes tertuduh sakit. Keputusan peguam negara, discretion. Itu budi bicara dia. Tapi kenapa buat tuduhan melulu dan kurang sompan hingga sanggup menyerang Perdana Menteri? Itu yang dikesalkan olehnya. Sebab itu dia tanya, apa bukti saya campur tangan? Peguam negara itu, iaitu Tan Sri Idrus, adalah peguam negara yang dipilih ketua yang berhormat. Dia bercakap pada Syed Saddiq lah. Bila Syed Saddiq membangkitkan persoalan itu. Dan saya tak tukar apa peguam negara itu. Selepas itu, saya dituduh berbincang untuk menggugurkan kes Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Saya tanya, apakah alasan kuat untuk mahkamah memberikan DNA terhadap Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi? Kemudian Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menyatakan siasatan diteruskan dan kalau ada bukti tambahan, maka akan diteruskan pendakwaan. Itu kenyataan beliau waktu dia menggulung petang tadi. Sepatutnya isu ini tak dibangkit pun. Sebab kerana hari ini, kita nak dengar ucapan penggulungan, kajian separuh penggal, iaitu rancangan Malaysia ke-12 yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai bagi pihak Kementerian Kewangan. Saya tak jadi macam-macam yang timbul. Jadi beliau mengaku kecewa dengan sikap ahli parlimen pembangkang yang berterusan menyerang Perdana Menteri. Lebih-lebih lagi berhubung perintah DNAA ke atas Datuk Zahid. Jadi dia yang disalahkan. Jadi walaupun tanpa mengenepikan pertikaian berhubung kes itu, Perdana Menteri berkata tidak wajar beliau dihukum dan dilabelkan sebagai munafik seperti mencampuri urusan legislatif. Saya tahu katanya ramai tak puas hati. Dan mereka memberi pandangan seolah ini satu-satunya kes prima facie. Banyak katanya kes prima facie yang mana saya berikan contoh termasuklah ahli parlimen sebelah sana pun ada juga yang dilepaskan. Jadi janganlah dijadikan satu kes ini satu kes besar. Banyak kes besar lain. Tapi tak dibangkitkan pun katanya. Dan soalnya mengapakah pembesar yang hartawan tak dengar pun? Adakah kerana dia bantu kita? Dia beri bantuan dan sebagainya. Itu persoalan yang dilontarkan oleh Anwar Ibrahim. Jadi, apa yang berlaku dalam isu DNAA itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menafikan sama sekali. Dia tidak campur tangan. Itu urusan mahkamah, urusan peguam negara. Saudara. Kemudian, kita bercakap pula tentang apabila ada pula wakil rakyat yang bercakap tentang peruntukan untuk wakil rakyat. Kerana dia kata nak beri derma pada orang sakit, orang majlis kahwin dan sebagainya. Yang ini Datuk Seri Anwar Ibrahim dia secara jelas dan keras. Dia mengatakan peruntukan untuk wakil rakyat bukan untuk memberi derma. Peruntukan daripada kerajaan kepada wakil rakyat adalah untuk kepentingan rakyat, bukan untuk majlis kahwin ataupun orang kematian sebagai bukan katanya. Dan dia memberi peringatan. Mana-mana wakil rakyat yang menggunakan peruntukan kerajaan, sama ada ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri, mereka akan disiasat dan boleh didakwa di bawah Akta Rasuah. Benar, saudara? Sebab wang rakyat. Peruntukan untuk wakil rakyat adalah untuk pembangunan. Kalau rumah itu tiba-tiba dipukul ribut, maka waktu itulah peruntukan daripada wakil rakyat digunakan. Parit patah atau pecah jalan dan sebagainya, ada peruntukan. Tapi pergi menghadiri majlis, bagi derma, gunakan peruntukan itu. Itu salah katanya. Sebab itu dia kata, sekiranya itu berlaku, tindakan boleh diambil oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Saya nak bagi ingatan.
Wang ni kalau digunakan untuk bagi orang kahwin dan sebagainya, kita akan ambil tindakan oleh SPRM. Tak boleh beri guna peruntukan wakil rakyat untuk tujuan itu. Saudara, sebelum itu Ahli Parlimen Ketereh, Datuk Khalil Makno, dia mendakwa beliau terpaksa menggunakan duit sendiri untuk memberi sedekah ketika hadir majlis kematian dan kawasannya. Dia juga dilaporkan bahawa pejabat pusat khidmatnya juga tidak dapat buat operasi kerana tidak mempunyai peruntukan untuk berbuat demikian. Jadi Soekarno O'Brien kata, kalau soal pejabat untuk memastikan wakil rakyat itu berfungsi, bincanglah dengan Kementerian Kewangan. Bukan main tuduh melulu, katanya. Dan akhirnya, saudara, pada petang tadi, sekitar jam 6, saya ingat. 6 petang, kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 yang melibatkan penambahan shilling sebanyak 15 bilion lagi telah pun diluluskan sebulat suara di Dewan Rakyat melalui undian suara. Kelulusan itu menjadikan jumlah keseluruhan peruntukan untuk rancangan Malaysia ke-12 adalah sebanyak 415 bilion. Rancangan Malaysia ke-12 yang diluluskan oleh Parlimen pada 21 Oktober 2021 merangkumi 3 tema, iaitu 3 tema, 4 pemangkin dasar dan 14 pemacu perubahan. Isnin lalu, Perdana Menteri Soekarno Ibrahim membentangkan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 dengan menyatakan kerajaan akan membelanjakan sepenuhnya peruntukan 400 bilion di bawah rancangan 12 dan menambah siling sebanyak 15 bilion lagi. Jadi ertinya, saudara, dalam tempoh ini, setengah tu dah belanja pun. Jadi wang kerajaan mesti mendapat keputusan Parlimen. Jadi dia minta tambahan selepas beliau bentangkan pada hari Isnin lalu dan telah pun diluluskan hari ini. Dia katanya anjakan baru bermula dengan menoktahkan kemiskinan tegar untuk menyelesaikan masalah asas prasarana dan keperluan asas rakyat, termasuklah memperbaiki sekolah, klinik daif, menjamin bekalan air bersih serta menerajui ekonomi Islam. Saudara, sejumlah 151 ahli Dewan Rakyat menyertai perbahasan berhubung usul kajian separuh penggal yang ke-12 mewakili pelbagai kementerian-kementerian yang terlibat. Jadi semua menteri-menteri pun dah menjawab. Saudara, mereka telah pun menjawab semalam dan hari ini, saudara. Baik, saudara, catatan orang yang rapat dengan Datuk Zahid. Saudara, memang mahkamah ada buat keputusan. Dan ini catatan Setiausaha Kerja UMNO Malaysia, iaitu Datuk Sumali. Dia dalam catatan ni, saudara, kita hayati dulu kenyataannya, saudara. Dia kata 5 tahun 2 bulan. Sejak 2 Julai 2018, itulah tempohnya Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi diaibkan, dimalukan, dijijikkan pribadinya oleh penguasa ketika itu. Secara betul terang dia kata Dr. Mahathir Mohamad. Saya katanya sentiasa bersama beliau dan mengikuti rapat perjalanan politik beliau. Sabarnya, cekalnya, tabahnya, istiqamahnya. Puncanya satu, iaitu dalam catatan Datuk Sumali ini, kita kena juga baik, saudara. Puncanya satu, iaitu apabila pada 7 Jun 2018, semasa bertemu dengan Dr. Mahathir, Datuk Seri Zahid enggan menurut arahan Dr. Mahathir supaya membubarkan UMNO selepas Barisan Nasional hilang kuasa pada pilihan raya 2018. Kerana enggan, kata Datuk Sumali, 2 Julai 2018 bermulalah proses memberikan tekanan kepada Presiden UMNO melalui beberapa siri dipanggil ke SPRM sebelum didakwa pada 19 Oktober 2018. Hanya dalam tempoh 3 bulan pendakwaan telah dilakukan kerana Dr. Mahathir hanya mahu membunuh karakter Presiden UMNO. Ini tulisan Datuk Sumali. Ini orang yang rapat dengan beliau. Namun setelah 5 tahun diaibkan, dituduh dan ditomah, akhirnya kebenaran mengatasi perancangan jahat apabila bocor nota dalam Jabatan Peguam Negara yang disediakan oleh Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib yang kesimpulannya menyatakan tiada bukti atau keterangan dapat menyokong pertuduhan terhadap Datuk Seri Zahid. Dalam bahasa mudah, tiada kes terhadap beliau. Tetapi, katanya, Peguam Negara ketika itu yang dilantik oleh Dr. Mahathir, iaitu Tommy Thomas, meneruskan pendakwaan kerana itulah skrip yang telah disediakan. Jadi bermulanya perbicaraan yang menarik saksi pendakwa yang ditampilkan oleh pihak pendakwaan sendiri menafikan. Ini agak menarik apabila saksi-saksi yang ditampilkan oleh pendakwaan menafikan sebarang bentuk rasuah terhadap Datuk Seri Zahid. Saksi pembelaan pula dalam keterangan mereka akhirnya mendedahkan siapa sebenarnya Datuk Seri Zahid.
tanpa heboh satu dunia. Banyak masjid terbina atas usaha melalui Yayasan Akal Budi. Sekolah tahfiz dibina di setiap pelosok negara. Surau dan program agama serta bantuan buat dufa, iaitu orang miskin, tidak pernah berhenti dilaksana. Itu belum lagi beberapa saksi yang belum sempat dipanggil untuk memberikan perakuan. Ada gereja di luar negara yang dibeli oleh Yayasan Akal Budi dijadikan masjid. Nasib umat Islam di Afrika Selatan yang dibantu keperluan pendidikan. Thailand, Indonesia, juga Kemboja tidak terkecuali turut menerima sentuhan Yayasan Akal Budi, katanya. Saudara, semuanya inisiatif Datuk Zahid yang selama ini tidak diketahui umum akhirnya menjadi maklumat yang dibentangkan dalam mahkamah. Tangan kanan yang memberi, tangan kiri pun tak perlu tahu. Itulah ibarat usaha dakwah dan kebajikan yang dilaksanakan oleh Datuk Zahid melalui Yayasan Akal Budi. Mereka merancang untuk mengaibkannya beliau, tetapi Allah malah mengangkat kebaikan beliau. Syukurlah, katanya. Sungguhnya kebenaran dan hak itu seperti yang engkau janjikan, pasti mengatasi yang bakhil. Sungguhnya doa orang yang dizalimi, terinaya, tiada hijabnya. Itu tulisan, catatan yang dikirim pada saya oleh Setiausaha Kerja UMNO. Yang beliau memang rapat dengan Presiden. Saya cerita lebih-lebih pun nanti orang tak percaya sebab siapa saya. Saya bukan rapat sangat dengan Presiden. Sesekali aja berjumpa dengan beliau. Ya, saudara. Okey, tuan-tuan, komen saya lah. So, hari ni semalam kita tengok viral lah kes ni. Jadi ni mengamuk. Macam-macam mengamuk benda kecil. Dia pun mengamuk macam budak-budak. So, biar rakyat yang menilaikan lah. Patutnya dia orang tunggulah dekat dalam parlimen tu. Berbahas. Bukanlah semua pakat lari keluar. Tak tahulah kot mereka saja cari peluang nak lari keluar pun. Ni benda kecil bergaduh macam budak-budak. Apalah MP Putrajaya tu. So, marilah kita terus menyokong kerajaan perpaduan dan PMN Amir Rahim. Semoga negara kita aman dan damai. Semua boleh hidup dengan tenang dan aman. Assalamualaikum.